Okey, setelah kelas app yang dah siap tu, bila kita masukkan dalam phone, okey, kita boleh tengok dalam phone ya. Ni dia ada kelas app ya. Saya ada banyak kelas app sini, flashcard, site ya, site sekolah, site panitia, dan juga saya ada kelas app. Okey, bila student dah install sebagai kelas app, dia akan klik di situ dan dia akan nampak lah kelas app-nya. Okey, dan dia akan klik ke, contoh dia adalah kelas 5 gemilang. Okey, so dia boleh tengok lah pelbagai aktiviti kat sini. Okey, contohnya dia nak pergi ke kerja PDPR. Katakan ada student cikgu yang kadang-kadang ada sebelum tu dia tak dapat kerja kita kan. Kadang-kadang kita, cikgu boleh tak bagi tahu saya kerja yang terdahulu. Jadi kita boleh guna Google Site pun boleh, ataupun kita boleh guna kelas app macam ni ya. So kita klik dekat 17 tu. So saya guna Telegraph. Jadi saya akan bagi tahu semua kerja pada Telegraph ni. Saya bagi tahulah isi kehadiran. Diorang akan klik lah di kehadiran, diorang akan tulis kan. Lepas tu okey, so bila diorang dah klik, diorang akan submit dan pergi ke okey, kalau ada Google Meet, diorang akan join ya, klik Google Meet dan diorang boleh tengok video. Okey, dan diorang akan jawab soalan lah. So diorang back. Okey, lepas tu diorang akan pergi ke 18 hari bulan pula. Okey, diorang akan tengok cerita semua ya. Okey, dan diorang back. Dan katalah dia nak tengok bulan Jun pula. Okey, so dekat sini ada bulan Jun. So dia orang klik dekat tarikh 14 hari bulan. Okey, ni kerja-kerja yang saya bagi dekat dia orang pada 14 Jun. Okey, dan dia orang upload semua jawapan di Google Classroom dan juga di Telegram. Okey, lepas tu kita pergi ke 21 Jun. Ini kerja saya yang pada 21 Jun lah. Kerja yang diorang kena buat, dan kita ada tarikh pada 22 Jun. Ini adalah tarikh-tarikh dan juga kerja-kerja yang diorang kena buat kan. Okey, so bila bulan seterusnya Ogos, September. Lepas tu contoh katalah PDPR kita sampai September saja ya. Kalau ada lagi kita kena sambung buat di Google Slide balik. Okey, kita pergi home dan kembali ke kerja PDPR dan kembali home. Okey, katakan nak tengok 4 gemilang pula, kita klik di kelas kimia, kita kata 4. Okey, pergi ke kerja PDPR. Okey, sama juga, diorang akan klik. Okey, ni adalah tarikh 18 Jun. Isi kehadiran dan sebagainya, dan semua ni aktiviti yang saya suruh diorang buat lah. Okey, lepas tu pada 19, ini adalah pada tarikh 19 lah ya, untuk diorang buat ya. Diorang akan tengok lah apa kerja yang saya suruh diorang buat. Okey, lepas tu katakan nak pergi seterusnya, next saja. Okey, next. So katakan next ada lagi bulan September, nanti kita boleh buat dan dia akan auto save. So dia orang boleh kembali balik tengok. Okey, kembali balik ya. Ataupun diorang daripada tadi terus kembali ke home lah. Contoh kan ni bulan 5, 6, 7. Okey, dan diorang boleh terus kembali ke home dan terus ke kelas tingkatan 4. Dan bila diorang nak balik ke jadual, okey, terus ke jadual ya. Dan bila diorang klik ni ya, contoh kelas kimia 5 gemilang. Okey, diorang nak tengok apa tu, site pembelajaran. So diorang boleh klik aja site pembelajaran tingkatan 5. Okey, dan diorang akan pergilah tengok apa ya, bahan-bahan PowerPoint ke ataupun YouTube ya, video-video YouTube yang ada. Okey, diorang akan tengok lah. Okey, lepas tu okey, lepas tu diorang boleh tengok buku teks. Kita splitkan dia lah kepada
bab 1, bab 2 kita asingkan bab ya, supaya diorang boleh dapat download lah. Kalau tak nanti takut lama sangat kan. Okey. Lepas tu kita pergi ke flashcard. Okay, saya ada sediakan flashcard ya untuk diorang hafal formula-formula cat ion dan sebagainya. So diorang boleh ulang kaji lah flashcard ini, sebab kimia ni dia kena hafal kan. So diorang boleh klik lah dekat situ ya, untuk tengok ya. Okey. So home. Klik sinilah pangkah ya, semua ni yang kita tak nak. Sepakat. Jadi diorang akan tengoklah kerja PDPR diorang ya. Contohnya katalah ada setengah-setengah student yang dia baru dapat handphone, lepas tu dia pun dah terlupa dengan kerja-kerja sebelumnya. Saya rekodkan di sini. Diorang akan klik pada 28 hari bulan dan diorang akan nampaklah semua kerja-kerja sekolah yang diorang patut buat. Semua ada dekat sini dan diorang akan tahulah apa kerja yang patut diorang buat. Dimulakan dengan step ya. Mula-mula kena klik di situ, isi Google Form. Ya, diorang akan isi semua Google Form di sini. Lepas tu diorang akan boleh join Google Meet, terus klik Google Meet ya. Diorang akan pilihlah akaun mana untuk masuk ke Google Meet. So diorang akan klik Google Meet dan diorang akan join ya. Okey, lepas tu adalah soalan-soalan yang diorang akan klik ya, dan juga kerja-kerja sekolah. Okey, lepas tu kita back. Okey, katakan dia nak tengok, ini bulan Mei dan kita ada bulan Jun, Julai. Okey, katalah sehingga September, katakan kita punya PDPR. So kita klik home, dia akan kembali ke kelas sains tingkatan 4 dan diorang akan pergi ke buku teks pula. So diorang akan tengok semua buku teks yang telah saya ekstrakkan kepada tajuk-tajuk subtopik untuk senang diorang download ya. Kalau kita letak satu sekali nanti dia akan hang lama kan. Okey, jadi kita back. Lepas tu diorang boleh pergi ke YouTube channel yang semua saya punya channel saya punya recording Meet ya, yang telah saya upload dalam YouTube. Dan juga saya ada site pembelajaran. Okey, site pembelajaran saya ini adalah saya integratekan daripada Google Slide tu dengan Google Site. Okey, ni saya buat dengan Google Site. Di mana dekat sains tingkatan 4 ni saya letak klik kandungan. Okey, dan ada pelbagai tajuk di sinilah ya. Tajuk kaedah saintifik, apa tajuk-tajuk di bawahnya. Lepas tu klik home, diorang akan nampak lah. Contoh diorang nak tengok tajuk ni, penyelenggaraan dan kesinambungan. Contohnya saya nak suruh diorang tengok nota teknologi hijau. Okey, jadi semua YouTube daripada kawan-kawan ya, yang saya ambil, saya kumpulkan satu tempat dan diorang boleh pilih lah nak tengok YouTube mana yang diorang nak ya. Dan juga saya juga ada topik-topik ya, dan saya juga ada setengah topik tu saya sediakan video YouTube, ada nota, jadi diorang boleh tengok nota-nota ini di dalam Google Site ya. Okey, nota-nota daripada yang kita buat di dalam Google Site ya. Dan saya ambil ada yang saya ambil daripada kawan-kawan ya. Contohnya daripada cikguazhar.com kan. Jadi kita integratekan dengan yang kita buat. Okey, soalan Google Form ya. Di sini. Okey, kita pun boleh buatlah integratekan nota kita ya sekali. Contoh nota 6.2 ni. Okey, so ada nota daripada kawan-kawan yang kita boleh gunakan ya, dan kita boleh masukkan dalam kita punya site. Selain daripada kita boleh buat nota kita sendiri, kita juga boleh ambil mungkin daripada kawan-kawan yang Telegram ya, yang menyumbangkan nota-nota, kita boleh masukkan, kita boleh jadikan site kita tu one stop. Lepas tu link site ni kita boleh masukkan dalam Google Slide kita tadi, kelas apps. Kelas apps kita dan juga kita boleh masukkan soalan-soalan Google Form ya, dan juga kalau kita ada nota terbimbing ya, nota-nota yang dapat daripada kawan-kawan dan juga daripada grup-grup yang mana kita rasa bagus, kita letakkan untuk rujukan student lah. Ya, dan juga kita ada macam-macam dekat sini lah, work wall game ya, kita boleh masukkan, jadi pelajar boleh diorang akan boleh buka dan diorang boleh buka dan diorang boleh mainkan.
terus ya, daripada kawan-kawan kita yang buat kan, kita boleh ambil daripada cikgu-cikgu lain, dengan yang kita buat sendiri pun kita boleh masukkan dalam Google Site tu. Okey, lepas tu kita boleh, okey, so back, okey, katakan katakan ya, kita back semula, kita boleh pangkas itu. Okey, kita balik ke site. Katakan pelajar tu dia boring-boring, dia nak main quiz is game. Okey, kita klik quiz is game ni. Okey, kita sambungkan dia dengan link site yang kita kumpulkan semata-mata quiz is game sahaja. Ya, setiap bab form 4 itu, dan kita masukkan ya. Okey, so kita boleh masukkanlah, dan diorang boleh main lah bila-bila masa ya, hanya menggunakan phone sahaja ya. Semua apps tu semuanya di dalam phone sahaja. Okey, so kalau kita tak guna, kita pangkas saja. Dan ni contact me. Okey, diorang boleh contact melalui email ya, Gmail kita diorang bagi. Okey, diorang boleh contact kita melalui Gmail ya, melalui email, ataupun kalau tak nak, diorang nak melalui WhatsApp. Ya, okey, so teruskan sembang, PM saya kan, okey, dan sebagainya. So kita klik home ya, dan inilah dia kelas apps yang diorang install ya, di dalam, dan diorang boleh pergi setiap kelas. Ini kelas kimia tingkatan 5. Kalau saya nak tingkatan 4, kelas kimia tingkatan 4. So mengumpulkan semua dalam satu apps ya, boleh jadi lebih daripada mailing lagi. Selamat sejahtera semua, nama saya Chan Komyong, dan hari ini saya akan kongsikan satu cara yang senang untuk mengingatkan formula-formula cation dan anion. Sebagai student kimia, kita wajib nak ingat formula-formula ini. Tetapi bagi saya susah nak hafal. Walaupun sudah hafal, tetapi saya akan lupa. Jadi cikgu saya telah hasilkan satu e-flashcard yang mana kita boleh akses dalam telefon saja. Dan ini adalah e-flashcard yang dihasil oleh cikgu saya. Kita masuk untuk tengok formula cation. Dan ini adalah e-flashcard yang cikgu saya buat. Dia dalam bilingual, jadi senang student yang nak belajar BM atau belajar BI. Kita tekan answer dan kita boleh nampak sodium ion adalah Na+. Dan tekan next, dia pergi ion yang seterusnya. Jadi saya suka guna cara ini sebab dia senang untuk saya hafal, sebab dia ada berwarna-warni berbanding dengan jadual saja, dan dia ada gambar-gambar. Dan e-flashcard ini kita boleh save dalam telefon, dan untuk senangkan kita untuk buat revision. Dan sekarang saya akan tunjukkan cara saya save e-flashcard ini dalam telefon saya untuk memudahkan saya akses. First, saya klik dekat link dan buka dekat Safari ataupun Google Chrome. Tekan dekat simbol ini, cari ini, add to home screen. Dan saya akan tukar nama dia sebagai ionic formula. Kita tekan add. Sekarang kita kembali dekat telefon. Kita boleh nampak e-flashcard ini sudah ada dalam telefon saya. Jadi waktu saya nak revision, saya tekan saja dan boleh buat revision. Itu saja perkongsian saya. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan kongsikan satu cara untuk belajar dengan mudah, iaitu menggunakan e-flashcard. E-flashcard ini dikongsikan oleh cikgu saya, Puan Wan Intan Suraya. Seperti yang anda semua nampak, dekat e-flashcard ini terdapat kerja PDPR, saat pembelajaran, buku teks, buku model PDPR dan buku SPS. Cara untuk menggunakan e-flashcard ini sangat mudah. Hanya perlu add to home screen dan anda boleh terus menggunakannya.
Tekan nama kelas anda dan dia akan tertera seperti ini. Kebaikan menggunakan e-flashcard ini adalah dia lebih mudah kerana saya boleh ulang balik jika saya terlepas pembelajaran dengan cikgu saya. Cikgu saya telah meletakkan tarikh yang menyebabkan laborat untuk kami cek jika ada terlepas sesi pembelajaran bersamanya. Contohnya, jika saya terlepas sesi pembelajaran pada 25 Jun, saya hanya perlu tekan tarikh 25 Jun dan akan tertera semua pembelajaran cikgu saya ajar pada hari tersebut. Secara keseluruhannya, e-flashcard ini sangat mudah dan menyenangkan semua pelajar kerana kami boleh ulang sesi pembelajaran itu berulang kali sehingga faham. Terdapat juga link untuk ke quizzes untuk menjawab soalan untuk melihat tahap kefahaman kita. Saya telah masukkan semua soalan untuk setiap bab daripada buku teks tingkatan sains tingkatan 4.